Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Harap semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Jadi bertemu kembali kita di dalam subjek Fiqh Syahadah tahun 3. Murid-murid semua boleh bersedia dengan buku teks Fiqh Syahadah tahun 3. Sebelum kita mulakan pembelajaran, marilah sama-sama tanda tangan baca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin ya rabbal alamin. Okay, baik. Jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran fiqh syahadah untuk tajuk ke-8 dan tajuk ke-9. Tajuk ke-8 hari ini kita akan masuk beriman kepada qada dan qadar. Dan tajuk ke-9, apa itu Islam. Murid-murid boleh buka buku muka surat 27. Objektif pembelajaran kita pada hari ini pada tajuk yang ke-8, beriman kepada qada dan qadar. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan pengertian beriman dengan qada dan qadar. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan 3 hikmah beriman dengan qada dan qadar. Yang ketiga, murid dapat menghafaz ayat Al-Quran berkaitan dengan qada dan qadar. Untuk tajuk ke-9, apa itu Islam, pada akhir pembelajaran murid dapat pertama menyebut semula pengertian Islam. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan rukun Islam. Okey, baik. Jadi tengok buku muka surat 27. Tajuk ke-8, beriman kepada qada dan qadar. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Maksudnya, dan ingatlah perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Surah Al-Ahzab ayat 38. Jom kita baca dialog. Anak-anak, beriman dengan qada dan qadar bermaksud mempercayai semua yang berlaku adalah berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala sejak azali. Okay, yang ini murid-murid boleh garis. Maksud beriman dengan qada dan qadar ni iaitu mempercayai semua yang berlaku adalah berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala sejak azali. Lagi sekali Ustaz ulang, maksud qada dan qadar ni ialah mempercayai semua yang berlaku adalah berdasarkan ketetapan Allah Ta'ala sejak azali. Oh, bermakna kita tidak perlu buat apa-apa kerana semuanya Allah Ta'ala sudah tentukan kepada kita. Macam tu ke? Bukan begitu. Ramai orang salah faham. Kita tidak boleh menyerahkan untung nasib kepada Allah Ta'ala semata-mata kerana redha, sehingga malas berusaha. Sikap ini akhirnya meletakkan kesalahan takdir apabila ditimpa kesusahan. Contohnya kan, Allah uji dengan kesusahan. Jadi kita pun serah takdir ni, tak apalah, Allah dah tentukan aku jadi orang susah. Allah dah tentukan aku orang yang tak pandai dalam pelajaran.
Jadi kita serahkan takdir macam tu kepada Allah. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kita kena perlu usaha supaya menjadi orang pandai. Kalau kita tak tahu, kita kena cuba usaha untuk tahu. Bukan serah sepenuhnya takdir tu kepada Allah, kepada untuk nasib. Setiap apa yang berlaku ni boleh berubah-berubah. Setiap apa yang berlaku ni boleh berubah-berubah mengikut pada usaha kita. Okey, baik. Kemudian tengok muka surat 28. Baca dialog tu. Anak-anak, orang yang beriman dengan qada dan qadar banyak hikmahnya, dan hikmah ini boleh dijadikan pengajaran untuk kita semua. Apa hikmahnya ya Ustaz? Baiklah, mari sama-sama kita baca dan faham cerita di bawah ini. Okey, jom kita baca sama-sama. Hikmah beriman dengan qada dan qadar. Pertama, bertambah yakin dengan kekuasaan Allah. Bila kita beriman dengan qada dan qadar, maka kita akan bertambah yakin dengan kekuasaan Allah. Sebab apa yang berlaku pada kita ni, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menentukan segala-galanya. Hamba tak mampu nak buat apa-apa. Okey, baik. Kemudian yang kedua, tidak sombong apabila berjaya. Sebab yang memberi kejayaan kepada kita ni siapa? Allah yang memberi kejayaan kepada hamba-Nya. Manusia hanya menilai secara nyata saja. Okey. Jadi kita tak boleh sombong apabila kita berjaya. Ketiga, tidak kecewa apabila gagal. Kita gagal, kita jangan kecewa. Kita dapat keputusan tak berapa baik dalam pelajaran, kita jangan kecewa. Kita ada lagi masa untuk kita berusaha. Kemudian mendorong seseorang berusaha lebih. Dan yang terakhir, tabah menghadapi dugaan dan cabaran hidup. Jadi kena ingat ni hikmah kita, kenapa kita kena beriman dengan qada dan qadar. Bertambah yakin dengan kekuasaan Allah, tidak sombong apabila berjaya, tidak kecewa apabila gagal, mendorong seseorang berusaha lebih, tabah menghadapi dugaan dan cabaran hidup. Okey, info. Qada dan qadar bermaksud ketentuan dan perlaksanaan terhadap makhluk menerusi kekuasaan dan ilmunya. Maksudnya kekuasaan Allah dan ilmu Allah. Okey, baik. Kemudian tengok aktiviti, pilih dan tulis perbuatan yang menunjukkan seseorang itu beriman dengan qada dan qadar. Kecewa dengan kegagalan. Kecewa dengan kegagalan ni merupakan seseorang itu beriman dengan qada dan qadar tak? Pasrah dengan takdir, suka menyalahkan takdir, tidak sombong diri, redha ketentuan tanpa berusaha, bersyukur dengan apa yang dimiliki, sentiasa berusaha lebih, tidak kecewa dengan kegagalan. Jadi tulis 5 sifat yang menunjukkan seseorang itu beriman dengan qada dan qadar. Okey, kemudian muka surat 30, aktiviti 2, tandakan tik pada jawapan yang betul. Kita dilarang menyombong diri dengan kekayaan yang diberi. Betul atau salah? Kalau yang betul, tik betul. Kalau salah, pangkah. Allah Ta'ala membenci hamba-Nya yang malas berusaha. Nombor 3, orang yang beriman sentiasa yakin dan redha dengan takdir Allah. Yang keempat, kita haruslah mengumpat orang lain. Betul atau salah? Yang kelima, apa yang diperolehi itu adalah usaha kita secara mutlak. Apa yang kita dapat ni daripada usaha kita secara mutlak. Maksudnya kita sendiri yang usahakan, bukan Allah yang bagi. Contoh, kita dapat kejayaan dalam peperiksaan. Kejayaan tu sebab usaha kita, bukan sebab
Allah yang bagi. Betul ke salah? Okey. Kemudian kita tengok tajuk yang ke-9, apa itu Islam. Boleh tengok buku muka surat 31. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya, dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Tahukah apa itu Islam? Islam bermaksud tunduk. Okey, ni murid-murid boleh garis. Maksud Islam ialah tunduk, berserah diri dan patuh kepada Allah. Islam bermaksud tunduk, berserah diri dan patuh kepada Allah. Islam sahaja agama yang diterima dan diredai oleh Allah. Islam agama yang Allah terima. Selain daripada Islam, Allah tidak terima dan Allah tidak redha. Seseorang yang mengamalkan cara hidup Islam pasti akan selamat di dunia dan akhirat. Siapa yang beramal dengan cara hidup Islam, dia pasti akan selamat dunia dan akhirat. Hidup kita ni, kita kena ikut cara hidup Islam, berpakaian Islam, sopan santun, tutup aurat, semualah. Dari kita mula-mula bangun tidur sehinggalah kita tidur balik, seharian tu kita kena ikut apa yang Islam ajar. Okay. Pada akhir pembelajaran boleh dapat menyebut semula pengertian Islam. Yang kedua, menyenaraikan rukun Islam. Okay. Apa maksud Islam tadi? Maksud Islam tunduk, berserah diri dan patuh kepada Allah. Okay, baik. Kemudian jom kita buat aktiviti 1, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada kenyataan yang salah. Islam bermaksud selamat sejahtera. Betul ataupun tak? Biasa kan kalau kita dengar dalam berita, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Betul ataupun tidak? Okey, lepas tu yang kedua, Islam merupakan agama yang sempurna. Betul atau tidak? Yang ketiga, seseorang yang memeluk agama Islam akan merasa terkongkong. Siapa yang peluk agama Islam ni, dia akan rasa terkongkong. Betul atau salah? Yang keempat, Islam memupuk manusia hidup bersatu padu. Betul atau salah? Rukun Islam ada 6 perkara. Betul atau salah? Rukun Islam ada berapa? Rukun iman ada berapa? Jangan tertukar. Okay, yang keenam, Islam menjaga hak semua bangsa yang ada. Betul atau salah? Yang ketujuh, beriman kepada Allah merupakan salah satu rukun Islam. Betul atau salah? Agama Islam membentuk pribadi Muslim yang sejati. Betul atau salah? Kesembilan, Islam melarang manusia membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Betul atau salah? Okey, dan yang terakhir, aktiviti 2, tuliskan rukun Islam dengan sempurna. Rukun Islam ada 5. Tuliskan yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, yang keempat apa, dan yang kelima apa. Tuliskan 5 rukun Islam dengan sempurna. Okey, baik. Jadi setakat di sini dulu untuk pembelajaran fiqh syahadah pada hari ini. Semoga murid-murid dapat memahami apa yang dipelajari dan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Dan jangan lupa siapkan latihan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.